Selamat pagi dan salam bahagia kepada saudara-saudari sekalian. Bertemu kita sekali lagi secara talian untuk kebaktian pada pagi ini. Hari ini ingin saya berkongsi dengan anda semua mengenai menggandakan berkat. Pernahkah anda dalam sepanjang kehidupan anda sehingga hari ini, anda berasa anda telah betul-betul berusaha tetapi tidak membuahkan apa-apa hasil? Adakah anda berasa lemah, tidak berdaya, kecewa, dalam kesakitan, air mata mengalir dalam kesedihan, keresahan? Ada kala ia berlaku akibat salah laku kita sendiri, dosa kita. Ada kala mungkin akibat kematian seseorang, kemalangan, perhubungan yang tidak baik, masalah keluarga, terkena penyakit, masalah tempat kerja, pengangguran dan sebagainya. Kadang-kadang nampaknya macam masalah kita ini tak ada penghabisan. Ia berterusan, satu demi satu melanda. Seperti masalah COVID dan politik yang tak henti-henti di negara kita ini. Dalam buku Mazmur bab 6, Raja Daud juga pernah mengalami masa yang susah. Tetapi dalam kesusahan, dia berseru kepada Tuhan untuk belas kasihan. Daud tahu bahawa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang dan akan menyelamatkannya. Jadi kita pun boleh seperti Raja Daud, berseru kepada Tuhan untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari segala kemelut kita. Mungkin ada di antara anda berfikir, tadi kata menggandakan berkat, ini bercerita pasal masalah aja. Tuhan Yesus, terima kasih kerana tulus kasih abadi kamu dan belas kasihanmu kepada kami. Terima kasih kerana mendengar tangisan dan doa kami. Kasihanilah kami dan bantu kami memahami kehendak hatimu. Amin. Pada pagi ini, mungkin petikan Alkitab agak panjang, tetapi ia mengandungi ajaran bermakna Tuhan. Benda yang bagus tak takut banyak kan? Duit banyak tak komplain kan? Tapak hadiah banyak tak komplain kan? Timba pengalaman lebih banyak tak komplain kan? Kita menggandakan berkat jugalah ni. Membaca Alkitab banyak-banyak. Dengarlah dan renunglah petikan ini. Matius bab 5 ayat 43 hingga 48. Mengasihi musuh. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiayai kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapa kamu yang di syurga. Kerana Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Tuhan dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya. Patutkah kamu menerima pahala daripada Tuhan jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Bukankah para pemungut cukai juga berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah-ramahan dengan kawan-kawan kamu, apakah kelebihannya? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kamu harus mengasihi semua orang, seperti Bapa kamu yang di syurga mengasihi semua orang. Mempunyai perasaan belas kasihan kepada yang lain adalah salah satu ajaran induk Tuhan Yesus. Kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiayai kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapa kamu yang di syurga. Cinta adalah lebih besar daripada belas kasihan
Tetapi belas kasihan adalah satu komponen yang penting dalam cinta. Tuhan Yesus menunjukkan kenapa harus kita mengasihi orang yang mengkhianati kita. Mengasihi musuh anda adalah mengikut jejak Bapa kamu di syurga. Ayat 45a. Rahmat Tuhan juga melindungi orang yang membenci dan menjahatinya. Dalam ayat 45b, Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga orang yang tidak mentaatinya. Pernah kamu nampak orang jahat matahari tak sinar kat dia? Ke mana dia jalan, jalan itu gelap terus? Atau hujan hanya jatuh di rumah orang yang baik saja? Tak ada kan? 2. Mempunyai belas kasihan sebegini membuat anda menjadi orang yang luar biasa. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tidak ada apa-apa perbezaan dengan orang lain. Kita diseru oleh Tuhan supaya kita tidak seperti yang lain. Kita dirujuk sebagai golongan yang luar biasa, di mana ia adalah ciri istimewa orang Kristian. Janganlah kita hilang ciri unik kita ini. Matius bab 6. Ajaran tentang sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajipan agama di hadapan umum supaya dilihat orang. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan menerima pahala daripada Bapa kamu yang di syurga. Oleh itu, apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan perbuatan itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di dalam rumah ibadat dan di jalan raya. Mereka melakukan perkara itu untuk dipuji orang. Ketahuilah, mereka telah menerima ganjaran mereka. Tetapi, apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, lakukanlah hal itu secara diam-diam, supaya sahabat karib kamu sekalipun tidak mengetahuinya. Biarlah hal itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Bapa kamu yang melihat perbuatan yang tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Semenjak COVID-19 ini melanda, dan nak jadi COVID-22 dah tak lama lagi. Dekat 2 tahun kita menderita. Banyak orang kehilangan kerja. Ada tauke bisnes terpaksa tutup kedai, gulung tikar. Ada orang tak mampu lagi nak bayar sewa rumah, bil-bil dan belanja dapur. Kita nampak banyak orang memerlukan pertolongan. Ada yang terus terang meminta bantuan, ada pula yang berasa malu untuk meminta tolong atau tak tahu ke mana meminta pertolongan. Pernah dengar pasal bendera putih? Ada kan? Syukur. Banyak insan-insan yang baik hati, yang pemurah, yang pengasih membantu. Gereja kita turut mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukannya tanpa mengira jantina, umur, bangsa, agama maupun negara. Dari bulan Januari sehingga bulan Ogos, gereja telah menyalurkan bantuan bernilai hampir RM90,000. Gereja kita bukan banyak duit, tetapi Tuhan telah mengutuskan umatnya untuk mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Derma yang gereja terima untuk tabung bantuan sosial setakat ini lebih daripada RM66,000. Saya tahu ada banyak lagi saudara-saudari seiman yang turut membantu kawan, jiran atau orang yang tak dikenali pun secara diam-diam. Memberkati mereka secara diam-diam. Sangat elok dan indah. Semoga Tuhan Yesus
berlipat kali ganda memberkati anda semua. Melalui tingkah laku anda yang pengasih, diharap menyebarkan juga berita baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika manusia melihat ini sebagai satu malapetaka, Tuhan membuka pintu dan tingkap untuk umat-Nya menyertai dalam pelayanan membantu orang lain dan mengkongsikan kasih dan berkat Tuhan kepada mereka. Rebutlah peluang anda untuk menyebar dan menerima berkat. Ajaran tentang doa. Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadat dan di simpan jalan supaya dilihat orang. Ketahuilah mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu berdoa, masuklah ke bilik dan tutuplah pintu supaya lalu berdoa kepada Bapa kamu yang tidak kelihatan itu. Bapa kamu yang mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Apabila kamu berdoa, janganlah menggunakan banyak perkataan yang tidak bererti seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahawa Allah akan mendengarkan permintaan mereka kerana doa mereka panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sepatutnya kamu berdoa begini. Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berikanlah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di syurga juga akan mengampunkan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di syurga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Terdapat satu perhubungan antara diampunkan, iaitu menerima ampun, dengan mengampunkan, iaitu memberi ampun. Kita tidak hanya boleh menerima pengampunan daripada Tuhan tanpa memaafkan orang lain. Walaupun kita tidak boleh membeli pengampunan dengan tingkah laku mengampunkan orang lain, tetapi Tuhan Yesus berkata, mengampunkan kesalahan orang lain adalah penting untuk menerima pengampunan daripada Allah. Sekiranya kita tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita untuk memaafkan orang lain, maka kita telah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan tidak mendapat pengampunan daripada Tuhan. Setiap hari kita menerima kasih dan berkat daripada Tuhan, maka kita juga harus mengasihi orang lain setiap hari. Tuhan Yesus juga menjelaskan bagaimana kita boleh menyatakan belas kasihan ini secara praktikal dalam apa yang kita lakukan. Dia mengetengahkan kepentingan untuk berdoa. Dia menyuruh kita berdoa bagi mereka yang mengkhianati kita. Dalam bab 5 ayat 44. Berdoa untuk musuh kita membantu kita melihat musuh kita seperti mana Tuhan melihat mereka. Semasa berdoa untuk mereka, kita meletakkan diri kita bersebelahan dengan mereka. Kita mengambil alih dan menanggung rasa bersalah mereka dan kesusahan mereka dan memohon kepada Tuhan untuk mereka. Doa adalah ujian bagi cinta.
kita masuk ke hadirat cahaya Tuhan dan menyatakan perasaan sebenar di lubuk hati kita. Tema belas kasihan juga dititik beratkan dalam doa Bapa kita yang bermula dari bab 6 ayat 12. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Tuhan Yesus mengajar kita ketika berdoa kita harus pertama ke tempat yang sunyi supaya kita tidak tergoda untuk buat wayang di depan Tuhan. Sekarang ini kita tengok banyak orang mula buat video pendek, TikTok, untuk tunjuk bakat kepada orang lain. Banyak YB pun buat video share kepada umum betapa mereka turut simpati dengan kesusahan rakyat, makan Maggi mee dan sebagainya. Kalau ada penonton, kena buat wayang sikit. Kalau bersendirian, tak payahlah berwayang. Tak ada orang tengok. Buat diri sendiri yang tulen. Jadi, bila bersendirian di depan Tuhan, tak payahlah kita berwayang sambil berdoa. Harus saya terangkan, ini tidak sama semasa kita berdoa bersama-sama di gereja. Ini hanya bila kita hendak berdoa, tak perlu dihebohkan kepada orang lain supaya mereka dengar dan lihat betapa alimnya kita dan berapa hebatnya doa kita. Harap jangan salah faham. 2. Doa kita haruslah jujur. Dalam bab 6 ayat 6b. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi. Tuhan kita maha mengetahui. Dia dah tahu segala fikiran dan perbuatan dan niat kita. Jadi haruslah kita perlu jujur ketika berdoa kepada Tuhan kita. Samalah seperti anak kecil di rumah di mana mak dan ayah sentiasa memerhati mereka. Tak dapat menipu mak dan ayah. Bak kata orang, tengok kelibat dia pun dah tahu apa yang dia nak buat. Lagi hebat. Sekarang banyak rumah siap ada CCTV. Boleh rakam setiap pelusuk dalam rumah. Mak dan ayah tak ada di rumah pun tahu anak buat apa kat rumah. Ini pula dengan Tuhan kita. Lagi power dari CCTV. Jadi, tulus dan jujur ketika berdoa kepada Tuhan kita. Jadikan doa kita semudah yang mungkin kerana Tuhan kita amat menyayangi dan mengasihi kita. Maka kita boleh berdoa secara bersahaja. Tidak perlu menjadi sesuatu yang rumit dan susah. Doa Bapa kita adalah contoh doa yang mudah, tulus, jujur dan perlu kita contohi. Tidak perlu ada perkataan yang rumit, istilah yang canggih untuk berdoa dengan Tuhan. Anak-anak kecil yang baru tahu sedikit perkataan pun boleh berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memahami doanya. Jadi doa kita tak perlu tunggu sehingga kita jadi graduan bahasa baru boleh berdoa. Dalam bahasa yang anda faham dan erti dah mencukupi. Penutupnya, pada masa kita memberi sedekah, ia juga harus disertakan dengan belas kasihan. Bermurah hati juga adalah salah satu bentuk belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, janganlah kita memikirkan bagaimana harus ia diperlihatkan oleh orang lain. Panggil orang media untuk ambil gambar atau selfie dan tayang satu negara. Cukup setakat membantu secara diam-diam dan tidak ketonjolan. Ini adalah cara Tuhan anda membantu. Secara senyap, menggendong anda dalam kasihnya, membantu anda dalam diam, membantu anda mengatasi kesusahan anda. Ingatlah,
Anda diberkati ketika menerima berkat kasih daripada orang lain. Dan anda juga diberkati ketika anda mengasihi dan memberkati orang lain. Menggandakan berkat anda sehingga kita berjumpa lain. Bye-bye.